Istana Negara bidas artikel akhbar Britain The Guardian. Lidah pengarangnya disifatkan amat berat sebelah. Malaysia larang kapal persiaran singgah di pelabuhan berkuat kuasa serta-merta sehingga wabak COVID-19 dapat dikawal. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Saya Hazel Desmond. Istana Negara hari ini membidas satu artikel terbitan akhbar harian Britain The Guardian bertarikh 3 Mac dalam ruangan lidah pengarangnya bertajuk The Guardian View on a Royal Coup, a King overturns a historic election. Istana Negara menegaskan artikel itu berniat jahat, tidak tepat dan mengelirukan. Akhbar harian itu cenderung untuk bersikap amat berat sebelah dalam lidah pengarangnya. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Samsudin dalam satu kenyataan hari ini menegaskan lidah pengarang The Guardian memaparkan laporan mengelirukan tentang proses pelantikan Perdana Menteri baharu. Datuk Ahmad Fadil berkata, beliau amat terkejut dengan ketidaktepatan dan tulisan yang mengelirukan dalam artikel berkenaan. Ini khususnya membabitkan soal pokok iaitu demokrasi berparlimen Malaysia adalah berdasarkan sistem Westminster. Menurut beliau, Yang di-Pertuan Agong telah bertindak mengikut budi bicara baginda seperti ditetapkan di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk melantik Perdana Menteri baharu. Sehubungan itu, proses tersebut tidak boleh dianggap sebagai rampasan kuasa diraja seperti yang dipersoalkan oleh The Guardian. Dan bagi memberi penjelasan tentang ketidaktepatan artikel The Guardian itu, perkara berikut ditegaskan oleh Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong terikat dengan perkara 43 Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk memilih dan melantik seorang Perdana Menteri susulan pelantikan jawatan oleh seorang Perdana Menteri dan kabinetnya. Oleh itu, apabila Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad memaklumkan kepada Sri Paduka pada tengah hari 24 Februari 2020 bahawa beliau tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat dan meletak jawatan, Sri Paduka dengan itu seperti ditetapkan dalam perkara 40-2-A Perlembagaan Persekutuan Malaysia boleh bertindak mengikut budi bicara baginda untuk melantik seorang Perdana Menteri. Sri Paduka juga menurut perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan boleh melantik Perdana Menteri daripada kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada hemat baginda mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Datuk Ahmad Fadil berkata yang jelas Istana Negara telah melaksanakan kewajipannya dengan mengadakan pertemuan dengan semua ahli yang berhormat Dewan Rakyat dan pemimpin parti politik sebelum Sri Paduka membuat keputusan muktamad. Jelas Yang di-Pertuan Agong telah memberikan perhatian penuh teliti terhadap perkara rumit itu. Sementara itu, Istana Negara menzahirkan ucapan terima kasih kepada rakyat Malaysia, termasuk yang berada di luar negara yang telah memberikan respons segera terhadap artikel The Guardian itu. Menurut Datuk Ahmad Fadil, sokongan padu dan tidak berbelah bahagi yang diberikan oleh semua rakyat Malaysia akan mendorong Istana Negara untuk bekerja lebih keras dalam menjalankan tanggungjawabnya selaras dengan ketetapan dalam Perlembagaan Persekutuan. Ya, jika semalam Gabungan Parti Sarawak GPS menyatakan persetujuan untuk menyertai Kabinet Persekutuan, hari ini pengerusinya Datuk Partinggi Abang Johari Tun Openg memperincikan 3 syarat yang dikemukakan GPS untuk menyertai Kabinet Persekutuan. Beliau yang juga Ketua Menteri Sarawak sekali lagi menegaskan GPS hanya akan menjadi rakan strategik Perikatan Nasional PN, bukannya menganggotai PN. Lamaran kita kami terima, tapi ada mas kawinnya. Mas kawinnya, hak Sarawak mesti diakui. Yang kedua, minta undang-undang kita di atas hak minyak dan gas mesti diakui. Nomor 3,
Beliau berkata demikian semasa sesi Town Hall Today for Tomorrow berambih dengan CM Abang Jo di Dewan Terbuka Kampung Gedong, Simunjan. Baik Hazel, hanya disebabkan berang baju diberi teman wanita sering dipakai abangnya, seorang penjual ayam goreng bertindak kejam membunuh saudara kandungnya itu. Mayat mangsa disimen di dalam tong air dan disorok di tepi rumah di Kampung Padang Hasan, Kepala Batas Pulau Pinang. Mayat Muhammad Hasnul Nizar Khairul Anwar, 34 tahun, ditemukan 7 pagi tadi susulan penahanan suspek berusia 25 tahun yang sedang tidur di rumah berkenaan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Senior Assistant Commissioner Sapi Ahmad berkata, siasatan awal mendapati mangsa dipercayai dibunuh pada petang Jumaat lalu. Turut dirampas sebilah pisau dan kereta sorong dipercayai digunakan dalam kejadian. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Muhammad Rozi Jidin berkata, siasatan awal mendapati mangsa yang tidak bekerja bergaduh dengan suspek pada petang Jumaat lalu. Ia dipercayai berpunca daripada tindakan mangsa yang memarahi suspek kerana suspek menegur mangsa yang selalu memakai baju suspek. Mangsa kemudian mengambil pisau pemotong daging dan menyerang suspek. Ketika pergelutan, suspek berjaya merampas pisau tersebut, namun terkena leher mangsa menyebabkan mangsa rebah dan tidak sedarkan diri. Suspek kemudian membungkus bahagian kaki dan kepala mangsa dengan plastik dan memasukkannya di dalam tong air biru dan meletakkannya di belakang rumah. Bagaimanapun, selepas merasa bersalah, suspek kemudian memaklumkan kejadian tersebut kepada seorang lagi abangnya kira-kira pukul 1 pagi tadi sebelum ditahan kira-kira 5 jam kemudian. Seorang pengasuh wanita ditemui maut di rumahnya di Taman Sutera Idaman, Sungai Petani, Kedah. Mangsa ditemui dalam keadaan tertiarap di bilik tidur utama dengan kedua-dua tangan diikat dari belakang dengan menggunakan wayar. Manakala bahagian mulut telah diikat dari bahagian belakang dengan kain tudung. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Superintenden Syamsuddin Mamat berkata, kejadian disedari selepas seorang lelaki datang ke rumah mangsa untuk menghantar anaknya yang dijaga oleh mangsa kira-kira pukul 7.30 pagi tadi. Bagaimanapun, mangsa tidak menyahut panggilan lelaki terbabit dan kemudiannya melihat pintu gelangsa sedikit terbuka manakala pintu besi berkunci. Anggota polis yang tiba di lokasi selepas dihubungi kemudian memanjat cermin tingkap bilik utama dan mangsa dalam keadaan tertiarap di atas lantai di tepi katil. Mangsa dipercayai telah meninggal dunia dalam tempoh kurang 12 jam selepas ditemui. Pemeriksaan mendapati tiada kesan pecah dalam rumah mangsa dan tiada kesan selongkar di tempat kejadian. Mangsa yang juga janda tinggal dan menyewa di rumah berkenaan seorang diri sejak 3 tahun lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 6 lagi kes baru positif COVID-19 dilaporkan setakat 12 tengah hari tadi. Ia menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 99 kes dicatatkan melalui gelombang pertama dan kedua penularan jangkitan COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan petang tadi memaklumkan kesemua kes baru terdiri daripada kontak-kontak rapat kluster kes ke-26. Kesemua kes telah dimasukkan ke hospital bagi isolasi dan rawatan selanjutnya. Datuk Dr. Nur Hisham juga menjelaskan daripada jumlah kumulatif kes, sebanyak 18 kes dikesan dalam kalangan Patient Under Investigation PUI jangkitan COVID-19. 79 kes dari kalangan kontak rapat dan 2 lagi kes dari misi bantuan kemanusiaan. Daripada jumlah itu, sebanyak 2 kes telah dilaporkan memerlukan bantuan pernafasan dan dirawat di unit rawatan rapi. Kesemua kes ini telah diberikan rawatan antiviral. Berdasarkan maklumat semasa, buat masa ini tiada kes sporadik COVID-19 yang dikesan melalui aktiviti surveilan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Nur Hisham dalam satu kenyataan media yang dimuat naik di laman Facebooknya menegaskan KKM dan beberapa agensi kerajaan lain tidak membenarkan kemasukan kapal pelayaran ke pelabuhan Malaysia serta-merta. Keputusan itu berkuat kuasa sehingga keadaan terkawal dan bertambah baik. Jelasnya, Malaysia juga perlu meningkatkan kemudahan perubatan di setiap pelabuhan di negara ini melaksanakan saringan dan perubatan kepada penumpang dan anak kapal.
Susulan peningkatan kes positif COVID-19 di Malaysia, Syarikat Pengendali Pengangkutan Awam Prasarana Malaysia Berhad telah melaksana langkah pencegahan penularan wabak berkenaan secara komprehensif. Ia bagi meminimumkan risiko jangkitan bukan sahaja dalam kalangan penumpang, malah kaki tangan perkhidmatan itu sendiri. Ikuti tinjauan Andy Riza Rohadian. Mod pengangkutan awam seperti bas dan kereta api antara kawasan berisiko tinggi penyebaran pelbagai virus termasuk COVID-19. Persoalannya, mengapa? Anda bayangkan kira-kira 1.2 juta orang menggunakan kedua-dua pengangkutan awam berkenaan setiap hari. Kadar pengguna yang tinggi, lebih-lebih lagi pada waktu puncak menyebabkan mereka terpaksa bersesak dan berhimpit kerana ruangan yang terhad. Nah, situasi inilah yang meningkatkan risiko jangkitan kuman. Sedangkan anda sepatutnya menghindari individu yang memiliki gejala COVID-19 seperti batuk dan selsema kerana virus ini turut ditularkan melalui udara. Kurangkan berpaut pada tiang atau pemegang kerana di situ tempat yang paling banyak kuman. Makan atau minum jangan pernah sesekali. Tinjauan di beberapa stesen LRT mendapati langkah pencegahan diambil bermula dari kaunter pembelian tiket. Cecair pembasmi kuman diletakkan di kawasan yang mudah diakses para penumpang. Bukan itu saja, maklumat berkaitan status, punca penularan dan langkah pencegahan COVID-19 turut dipaparkan di sekitar hentian juga dalam tren. Tren akan dibersihkan setiap hari sebelum perkhidmatan pertama bermula pukul 5.30 pagi serta selepas tamat operasi sekitar pukul 1.30 pagi. Langkah sama turut dilakukan terhadap perkhidmatan bas. Baik, semua kaki tangan Prasarana Malaysia Berhad, baik Rapid Rail ataupun Rapid Bus, diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan setiap pagi. Hanya pekerja yang sihat dibenarkan untuk meneruskan pekerjaan. Manakala yang tidak sihat, dinasihatkan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan lebih lanjut di klinik-klinik. Penutup hidung dan mulut disediakan untuk semua kaki tangan, khususnya kaki tangan yang bekerja secara langsung dengan para pengguna. Anda tidak perlu paranoid atau mengelak daripada menggunakan pengangkutan awam kerana syarikat pengendali telah menyediakan pelan pencegahan COVID-19. Apa yang penting adalah inisiatif kita sendiri untuk mengelak daripada dijangkiti. Andy Reza Rohadian, RTM. Bertemu kembali. 17 Julai 2014, 43 rakyat Malaysia antara 298 penumpang dan anak kapal penerbangan MH17 terkorban selepas pesawat Malaysia Airlines ditembak jatuh di timur Ukraine. Hampir 6 tahun berlalu dan esok 4 suspek akan dibicarakan di Mahkamah Daerah The Hague, Belanda. Prosiding yang mendapat liputan meluas seluruh dunia itu dan ditunggu-tunggu waris dan keluarga mangsa mampu merungkai kebenaran dan keadilan bagi mereka yang terbunuh. Perbicaraan dijadual bermula 10 pagi esok waktu tempatan atau pukul 5 petang waktu Malaysia. 4 tertuduh merupakan 3 warga Rusia, Igor Girkin, Sergei Dubinsky dan Oleg Pulatov serta seorang rakyat Ukraine, Leonid Karchenko. Skop utama perbicaraan adalah menentukan siapa yang melepaskan tembakan BUK telar. Juga pihak mana bertanggungjawab memberikan arahan dengan mengetahui atau sepatutnya mengetahui apa yang akan berlaku. Sementara itu, Lembaga Keselamatan Belanda memuji pasukan dari Malaysia yang memberikan kerjasama untuk mendapatkan kotak hitam pesawat MH17 dari lokasi ia terhempas. Penyiasat kanan penerbangan Gisbert Vogela ketika bercakap kepada wakil media Malaysia di Amsterdam dalam satu perjumpaan khas menjelang perbicaraan MH17 yang dijadual bermula esok berkata, kotak hitam itu merupakan bukti yang amat penting. Ini kerana ia mengandungi maklumat untuk membantu pihak lembaga dalam siasatan untuk mengenal pasti punca pesawat itu terhempas. Kotak hitam itu terdiri daripada 2 kotak, 1 perakam suara kokpit dan 1 perakam data. Jelasnya wakil Malaysia melaksanakan satu tugas yang cemerlang dalam mendapatkan perakam kotak hitam. Ujarnya meski perbicaraan itu tidak dapat mengembalikan mereka yang terkorban, namun mengimbau kembali perasaan mereka yang tersayang. Biarpun jauh namun tidak terpinggir daripada arus pembangunan negara. Demikian bertuahnya Long Pasya, sebuah perkampungan terpencil masyarakat Lundayeh di daerah Sipitang. Ikuti paparan yang disediakan wartawan Geoffrey Lee yang berpeluang melawat perkampungan tersebut baru-baru ini.
Terletak di persimpangan tiga segi antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan Timur Indonesia, Kampung Long Pasir bertuah kerana menikmati pembangunan berterusan. Aspek pembelajaran merupakan antara fokus utama pembangunan di sini, sejajar hasrat kerajaan memastikan tiada kanak-kanak tercicir dalam pendidikan. Ini terbukti apabila sebuah sekolah baru yang dilengkapi asrama, dewan sekolah dan rumah guru siap dibina pada tahun 2018 bagi menggantikan SK Long Pasir yang sudah usang. Turut dibangunkan sebuah klinik kesihatan bagi kemudahan penduduk. Masalah bekal elektrik yang dihadapi penduduk di sini juga dijangka dapat diatasi dengan pembinaan stesen solar hybrid. Sekarang komuniti kampung menggunakan generator lah, genset lah sendiri. Siapa yang mampu tu dia dapat beli genset, dan yang tidak mampu tu paksa bergelap lah. Tenaga elektrik dalam perancangan sekarang ni bulan 4 ni akan siap lah, dan dia bukan macam di bandar lah, dia solar hybrid. Kebanyakan penduduk Long Pasir terdiri daripada golongan petani dan nelayan. Justru kemudahan jalan raya yang baik bagi menghubungkan mereka dengan Pekan Sekitang amat diperlukan bagi memudahkan penduduk memasarkan hasil pertanian masing-masing. Besar hati kami komuniti Long Pasir ini mau macam tempat-tempat lain lah, di kampung-kampung yang lain tu kami mau mengeluarkan hasil lah, tapi memandangkan jalan kami tidak begitu baik lah. Jualan kami lah, dia tidak akan sampai di Sekitang, di pertengahan jalan dia sudah rusak. Buat masa ini kira-kira 300 daripada 1,700 penduduk Long Pasir menetap di kampung, manakala selebihnya bekerja di bandar. Long Pasir yang terletak jauh di pedalaman Sabah, yang mana berdekatan dengan sempadan di antara Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan, pasti memerlukan pembangunan yang mapan dari segi laluan jalan raya yang lebih baik dan juga bekalan elektrik dalam meningkatkan ekonomi dan juga sektor pelancongan sekaligus mensejahterakan penduduk di kampung Long Pasir. Godfrey Lee, RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Carapan imej satelit pada malam ini menunjukkan pembentukan kelompok awan aktif lebih tertumpu di sebelah bahagian barat Semenanjung dan juga bahagian pedalaman Sarawak, dan ianya telah membawa kepada hujan lebat berserta ribut petir berlaku di 1-2 kawasan ketika ini. Sejak daripada petang tadi, hujan tertumpu di sebelah bahagian pedalaman Kedah sehinggalah ke Selangor. Namun demikian, ianya sedang berangsur reda kecuali untuk beberapa tempat di sekitar daerah Kulim, Bandar Baharu, Negeri Kedah, daerah Kerian, Larut, Matang, Selama serta Kuala Kangsar di Negeri Perak, serta daerah Hilir Perak dan juga Sabak Bernam yang masih lagi mengalami hujan. Dijangkakan akan berterusan untuk tempoh sekurang-kurangnya 2 jam lagi. Diingatkan juga kepada orang ramai yang berada di kawasan-kawasan yang sedang berlaku hujan lebat. Hujan lebat seperti ini lazimnya boleh juga membawa tiupan angin kencang yang mungkin berbahaya kepada struktur-struktur bangunan yang tidak kukuh. Untuk kawasan di negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan yang berlaku di bahagian Kapit dijangkakan akan beransur reda menjelang pada lewat malam, manakala lain-lain kawasan di negeri Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan serta Sabah pula keadaan cuaca adalah tidak hujan. Untuk kawasan perairan pula, Met Malaysia buat masa ini tidak menguatkuasakan mana-mana amaran angin kencang dan juga laut bergelora berikutan dengan keadaan laut yang ketika ini tenang. Dijangkakan keadaan laut tenang sebegini akan berterusan untuk tempoh sekurang-kurangnya sehinggalah ke-12 hari bulan ini. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama pagi esok.
Bertemu kembali, seorang tukang paip dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan 10 sebatan selepas mengaku bersalah memiliki dadah jenis metafetamin seberat 104.51 gram. Rakannya pula dilepas dan dibebaskan. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Huzair Anwar, 39 tahun dan rakannya Muhammad Firdaus Harun, 29 tahun melakukan kesalahan itu pada 14 Mac 2019 di sebuah rumah di Al-Muktafi Billah Shah Dungun kira-kira jam 12.45 tengah malam. Bagi kesalahan itu, tertuduh yang dihukum mengikut Seksyen 39A-2 Akta Sama dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan 10 sebatan. Tertuduh juga turut berdepan satu lagi pertuduhan memiliki dadah jenis metafetamin seberat 0.32 gram di lokasi, masa dan hari yang sama. Bagi kesalahan itu, tertuduh dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Bagaimanapun, mahkamah mengarahkan hukuman penjara berjalan serentak. Sementara itu, Muhammad Firdaus dilepaskan dan dibebaskan daripada dua pertuduhan sama selepas Muhammad Huzair mengaku salah terhadap pertuduhan pilihan yang ditawarkan Timbalan Pendakwa Raya daripada kesalahan mengedar kepada memiliki dadah. Satu lagi cubaan menyeludup masuk rokok putih dipatahkan. Kali ini di perairan Kuala Besar, Kelantan melibatkan rampasan 500,000 batang rokok putih bernilai RM374,000. Pengarah Maritim Malaysia Negeri Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata, ketika rondaan dijalankan, pihaknya mendapat maklumat bot pancung mencurigakan di pesisir Kuala Besar. Sebaik tiba di lokasi, terdapat satu bot dinaiki 3 lelaki tergesa-gesa meninggalkan perairan selepas menjatuhkan 50 peti kotak. Pasukan maritim sempat mengejar penyeludup sejauh 4 km sebelum suspek masuk ke kawasan Sungai yang Cetek, menyebabkan pasukan itu berpatah balik dan merampas peti muatan rokok yang ditinggalkan. Mereka dilihat cuba mengubah taktik dengan menggunakan perairan sungai. Mereka masuk melalui sungai, turunkan barang dan mereka cuba juga kembali ke pangkalan mereka melalui sungai. Tapi pada kali ini, mereka tidak berjaya kembali melalui sungai. Kami berjaya memintas mereka di laut dan menyebabkan mereka terpaksa melarikan diri di perairan Cetek. Rokok berkenaan dipercayai dibawa masuk dari Thailand untuk dipasarkan kepada komuniti di Kelantan. Di Labuan Maritim Malaysia menahan sebuah bot nelayan asing yang menceroboh perairan negara. 4 awak-awak warga Vietnam berusia 20 hingga 50 tahun ditahan. Pengarah Zon Maritim Labuan, Komander Maritim Nur Bakari Abu Bakar berkata, bot tersebut ditahan kira-kira pukul 2.40 petang semalam sebelum ditunda ke JT Zon Maritim Labuan untuk siasatan lanjut. Kesemua yang ditahan gagal mengemukakan pengenalan diri dan lesen bot. Ya, dan ini pula mengenai pembalakan haram. Trend menunjukkan peningkatan kegiatan itu di beberapa hutan simpan di Kedah dan Terengganu. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Rizza Awang bagaimanapun berkata, kebanyakan kes melibatkan kerugian kecil dan pembalak menyasarkan kayu seperti cengal. Selain dua negeri berkenaan, Johor juga merekodkan kes sama, namun dengan kadar yang sangat rendah. Dia masuk ke dalam hutan dan menebang 2-3 batang pokok dan dia bawa keluar secara kecil-kecilan. Dan malahan dia tual-tual pendek, maknanya dia potong pendek itu dan dia muatkan dalam lori dan dia bungkuslah lori itu dengan kanvas. Beliau menggesa semua jabatan hutan negeri untuk meningkatkan operasi penguatkuasaan dan mengambil langkah sewajarnya untuk membendung masalah tersebut. Beliau dikutip berita pada program Integriti Asas Kelestarian Hutan dan Habitat Hidupan Liar di Kota Tinggi. Diangkat sebagai wanita bukan Melayu pertama berpangkat Jeneral 2 bintang, Brigadier Jeneral Surya Kala Surya Begawan mencipta sejarah. Mengakui bukan mudah menempatkan diri dalam dunia ketenteraan. Tegasnya, cabaran utama yang perlu dihadapinya adalah dirinya sendiri sebagai seorang wanita.
Di samping melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan ketenteraan, kepercayaan terhadap diri sendiri untuk melaksanakan tugas yang diberikan adalah sangat penting untuk bersaing dan melangkah lebih jauh. Kalau kita kata tak boleh, kita jadi halangan kepada kerjaya kita. Tapi kalau kita kata kita boleh juga buat, kita juga mempunyai kepercayaan diri pada diri kita sendiri dan kita melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita sebaik mungkin, definitely kita akan pergi ke jauh lah. Menurutnya, sebagai tentera wanita, pengorbanan terutamanya dari segi masa adalah satu perkara yang biasa kerana dalam pembahagian tugas dalam ketenteraan tidak ada perbezaan jantina diambil kira. Kita kena tentukan masa yang kita bagikan time management tu, pengurusan masa tu adalah sangat penting lah. Salah satu daripada cabaran dalam ATM ni adalah pengurusan masa. Kita kena tahu, okay, this is apa yang kita kena buat, ini kepentingan ni, keutamaan kena berikan kepada ni. Keluarga pun ada, masa untuk keluarga pun kena ada. Tambah wanita yang juga bergelar nenek kepada 2 orang cucu ini, meskipun bergelar tentera, ciri-ciri kewanitaan masih perlu dijaga di samping bersikap tegas sebagai pemimpin untuk membimbing anggota-anggota seliaan beliau. Tidak dapat dinafikan ramai golongan wanita yang lebih cenderung melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Ini kerana menerusi perniagaan, mereka dapat menjana pendapatan sekaligus menggalas tanggungjawab sebagai tulang belakang keluarga. Di Melaka, Siti Jamilah Mahful, 32 tahun, seorang usahawan mi sayur, mengambil inisiatif untuk melibatkan diri dengan program keusahawanan yang dijalankan kerajaan, berpendapat tidak berputus asa adalah pendorong utama kejayaannya. Menjalankan perniagaan produk mi sayur atau mi yang dihasilkan menggunakan ekstrak sayur segar bukan sahaja mendapat tempat dalam kalangan rakyat Melaka, malah di Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Pengalaman saya sebelum ni 2 tahun dalam industri, industri semikonduktor. Alright. Kemudian saya berhenti dan terlibat dalam jualan dan juga marketing produk kesihatan. Dan kemudian 2016 saya baru secara homemade lah menghasilkan mi sayur ni. Lama sikit dia adjust sikit. Siti Jamilah merupakan salah seorang daripada 5 usahawan perkhidmatan e-dagang setempat pedas yang diiktiraf sebagai usahawan terbaik di Melaka. Sementara itu, walaupun mempunyai ijazah sarjana muda sains pentadbiran, ia tidak menghalang Nur Syazwani Muhammad Kamal, 30 tahun, menceburi bidang perniagaan menjual sayur dan bunga. Beliau juga sanggup meninggalkan kerjaya di sebuah syarikat swasta semata-mata untuk mengejar impiannya sebagai seorang usahawan wanita berjaya. Kita jual sayur-sayur segar. Lepas tu saya masukkan pokok yang mak saya tanam lah. Pokok ada pokok tu murah lagi kita jual. Lepas tu customer tadi saja kita jual lah pokok lain. Dan alhamdulillah kita masuk produk kita, kita carilah produk dan sambutan dia alhamdulillah. Antara tanaman yang dijual termasuklah pokok cili dan pokok bunga pelbagai jenis serta beberapa produk untuk proses penanaman. Misi wanita Malaysia mendaki Gunung Everest sekali lagi bakal mencatat sejarah. Kali ini dengan jumlah peserta yang lebih ramai dengan kelompok pendaki wanita sahaja. Seramai 18 orang pendaki wanita daripada Pertubuhan Nadi Sihat akan mengikuti ekspedisi pendakian Everest Base Camp Mountaineering di Femina 2020 pada 20 Mac ini. Antara 22 hingga 58 tahun. Program yang dianjurkan bersempena sambutan Hari Wanita Sedunia itu disertai peserta wanita berumur 20 tahun hingga 58 tahun daripada pelbagai latar belakang pekerjaan. Presiden Pertubuhan Nadi Sihat Azlina Abdul Aziz berkata, program akan berlangsung selama 2 minggu dengan aktiviti pendakian yang akan mengambil masa selama 12 hari. Jelasnya program pertama yang hanya melibatkan peserta wanita ke puncak tertinggi dunia itu dianjurkan bagi memperkasa lagi peranan wanita kepada masyarakat dan negara.
Tuan Nadi Sihat, memang kita punya aktiviti adalah mendaki gunung. Di mana setiap minggu kita dah ada setiap awal tahun memang kita ada jadual di mana jadual telah disusun untuk setiap bulan ataupun setiap minggu kita dah ada gunung mana yang kita akan daki. Pada 20 bulan Mac kita akan berlepas ke Nepal untuk mendaki Everest Base Camp bersama dengan 15 ke 18 orang peserta. Base Camp. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan jalur gemilang dan kain rentang program tersebut yang disempurnakan Timbalan Ketua Pengarah Strategik Majlis Sukan Negara Dr. Surhardi Arlias di Ampang Jaya. Sementara itu, Dr. Farhah Abdul Ghaffar berkata latihan dan persediaan untuk pendakian telah dibuat sejak 2 bulan lalu dengan mendaki beberapa buah gunung. Persediaan untuk program ini, sebelum ni kami memang semua dah hikers, jadi kami dah biasa dengan hiking. Untuk persediaan ni, Nadi Sihat telah membawa kami baru-baru ni ke Filipina untuk mendaki Mount Pulag dan juga Mount Baling Kilat. Jadi Mount Pulag tu memang kita dah biasa dengan dia punya tahap kesejukan dia lah, sampai 2-3 degree kan. Jadi insyaAllah lah harapnya di Everest nanti kami boleh adapt lah to the weather kan. Terdahulu mereka menyertai program Jalan Santai Walk With Us dan Hari Tanpa Kenderaan MPAJ yang disertai kira-kira 1,000 peserta. Program diadakan sempena sambutan Hari Wanita Sedunia peringkat Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan kita bersama dengan Ifah. Ifah, teruskan. Pemain Amerika Syarikat cipta kejutan dalam kejohanan golf terbuka Malaysia. Lumba Negara dominasi ARRC 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejohanan golf terbuka Malaysia. Pemain Amerika Syarikat Trevor Simsby melakar kejutan apabila muncul juara terbuka Malaysia mengatasi pendahulu dari Australia Andrew Dodd menerusi play-off kedua. Trevor Simsby yang baru memasuki senarai pemain profesional 2014 mencatatkan birdie di lubang ke-18 play-off. Manakala Andrew yang mendahului sejak pusingan pertama hanya mencatat par 5 untuk tempat kedua. The reason why I was playing aggressive was really to get myself the best chance at birdie and also just knowing that that's what we had to do to win. I think it was a good mindset to get into, but yeah, that's why I had driver and I was just trying to be aggressive, and I was hitting the ball pretty well today. I was confident. Sementara itu, seorang lagi rakan senegara Jaren Todd di tempat ketiga. Sebelum itu, ketiga-tiga pemain terikat dengan catatan mata 13 di bawah par 203 selepas lubang ke-54. Hadiah disampaikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Kota Permai Golf and Country Club. Liga Super 2020, pertembungan antara dua pasukan yang dinanti Selangor dan Mentang Perak berakhir dengan hanya sekadar seri. Aksi berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Seawal minit ke-9, Selangor dikejutkan dengan jaringan rembatan kaki kanan menerusi Syahril Fikri. Tidak putus asa, The Red Giants terus memperkemaskan rentak permainan untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-31 menerusi tandukan Ifidayo oleh Sugan. Bagaimanapun, kedua pasukan terpaksa berpuas hati dengan keputusan satu sama sehingga whistle penamat. Bagi aksi seterusnya, Perak akan bertemu pasukan PJ City yang mengejutkan Pahang pada saingan minggu lalu. Sementara skuad Gergasi Merah akan bertemu Terengganu di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Sementara itu di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri, Kelab Johor Darul Takzim JDT berjaya merekodkan 3 mata penuh dalam aksi kedua Liga Super musim ini selepas mudah menundukkan UiTM FC 2-1.
Pasukan tuan rumah memulakan langkah kanan di awal permainan hasil jaringan penyerang nombor 8 Diogo Luis Santo pada minit ke-8. Bagaimanapun, Victor Clotaire Niran Hunol bangkit mengikat kedudukan 1-1 pada minit ke-18. Pemain tengah skuad Harimau Selatan Muhammad Nazmi Faiz Mansur muncul wira tuan rumah apabila berjaya menjaringkan gol pada minit ke-68 sekaligus menjamin kemenangan berpihak kepada JDT 2-1. Dalam pada itu, jurulatih JDT Benjamin Mora berkata pihaknya akan menilai semula prestasi para pemain bagi meningkatkan mutu permainan pasukan. In the first half, I think we started very good, but after the minute 20, we were not precise in the passing. I think we need to work on the high speed passing, and we need to work a little bit more in being patient and knowing to read the game when we have to read the game. Dalam perkembangan berkaitan, skuad Tambadau meraih kemenangan pertama dalam aksi Liga apabila menundukkan Felda United 3-1 di Stadium Likas. Peluang pertama muncul pada minit ke-11 apabila tandukan deras penyerang import pasukan Sabah Rodalja Paunovic berjaya menjaringkan gol melalui sepakan sudut Petrus Shitembi. Pasukan tuan rumah meneruskan jaringan melalui sepakan sudut Petrus Shitembi pada minit ke-39 oleh pemain import pertahanan Sabah Park Tae-soo. Babak pertama berpihak kepada pasukan Sabah dengan keputusan 2-0. Masuk ke babak kedua, penyerang import baru Guy Naboyu membuat rembatan ke gawang Felda United tetapi tersasar keluar. Namun di babak kedua, pasukan Felda United berjaya menembusi gol Sabah pada minit ke-73 apabila penyerang Felda United Khairul Amri membuat rembatan membuatkan kedudukan menjadi 2-1. Kemarahan itu tidak lama apabila Petrus Shitembi membuat hantaran leret yang disambut Maxius Musa lalu menyumbat gol pada minit ke-76 sekaligus menutup peluang Felda United sehingga tamat aksi. Sementara itu, pasukan Sabah akan memulakan cabaran seterusnya menentang pasukan Pahang pada 10 Mac di Stadium Darul Makmur, Kuantan. 3 daripada 4 kelas pusingan pertama kejuaraan motosikal Asia ARRC 2020 dikuasai pelumba negara. Kesempatan beraksi di laman sendiri itu diguna sebaiknya pada aksi di litar antarabangsa Sepang. Bermula dengan saingan underbone 150cc, pelumba negara menyapu bersih podium dengan Ahmad Fazli Syam dari pasukan 1XOX TKKR SAG mengungguli hari kedua. Turut melengkapkan podium Muhammad Izzat Zaidi dari RCB Yamaha YY Pang dan adik Fazli Ahmad Fazrul Syam. Muhammad Rizam Iqmal dari pasukan Idemitsu Bunsiu Honda tidak menghampakan peminat tempatan dengan menduduki tempat ketiga dalam saingan Asia Production 250cc. Dua pelumba Motul Manual Tech Racing Team Andy Muhammad Fadli dan Aiki Iyoshi melengkapkan podium selaku pemenang pertama dan kedua. Dalam saingan Super Sports SS 600cc, hari terakhir dipenuhi dengan insiden kemalangan pada pusingan pertama memaksa perlumbaan dipendekkan kepada 8 pusingan. Pelumba Paci ZK Racing Muhammad Adam Muhammad Nordin menebus kekecewaan hari pertama dengan menjuarai kelas SS 600 pada hari kedua, melengkapkan podium Azroy Hakim Anwar dan Muhammad Helmi dari Bunsiu Honda. Azroy kini mendahului carta pelumba dengan 45 mata, kedua Adam dan Helmi ketiga. Dalam kelas elit Asia Superbike ASB 1000cc, juara bertahan Azlan Shah Kamaruzaman gagal tamatkan perlumbaan apabila terbabas di 2 pusingan terakhir. Namun rakan sepasukan Marcus Ritterberger mempamerkan aksi memberangsangkan apabila muncul juara pada hari terakhir. Kejohanan Badminton Sirkuit Remaja Kebangsaan 100+. Sabah berjaya merangkul 3 kejuaraan dalam aksi final bawah 16 tahun Division 1 Pusingan 1. 2 kemenangan itu disumbang Goh Xuan Tong menerusi aksi perseorangan beregu perempuan. Goh Xuan Tong yang juga pilihan pertama tampak yakin sepanjang saingan final. Beliau tidak berdepan masalah untuk menundukkan pemain Selangor Sik Ziao Hui dengan kemenangan straight set 21-18, 21-10 untuk muncul juara perseorangan perempuan. Xuan Tong kemudiannya turun beraksi dalam acara beregu perempuan berganding dengan Casey Rin Rompok.
gandingan sukar untuk digugat beregu Selangor Sik Xiao Hui Wong Ziyi apabila turut mengesahkan kemenangan straight set 21-19, 21-17. Sementara itu, Daniel Adri Elvasli turut memastikan Sabah muncul juara dalam perseorangan lelaki selepas pemain kelahiran Kota Marudu itu melakar kemenangan straight set ke atas wakil Johor Wee Yi Hearn 22-20, 21-14. Kekecewaan Yi Hearn bagaimanapun ditebus dalam acara beregu lelaki selepas gandingannya dengan Chong Jan Son bangkit daripada kekalahan di set pertama untuk menang di dua set berikutnya 17-21, 21-17 dan 21-13. Dalam pada itu, Johor mengungguli kategori bawah 14 tahun apabila meraih 3 kejuaraan. Dania Sofia Zaidi menyumbang 2 kemenangan menerusi perseorangan dan beregu perempuan, manakala pasangan To Yi Hearn, Wee Yi Turn muncul juara dalam persaingan beregu lelaki. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Seri Nurza Zakaria. Baiklah, sekian laporan sukan untuk malam ni. Seterusnya kita ke segmen hashtag bersama Faris dan juga Hazel. Silakan. Baru-baru ini tular sebuah video pasukan perubatan unit coronavirus di Anhui, China melakukan rutin tarian Swan Lake di hadapan sebuah hospital. 2 pekerja itu dilaporkan menari bagi menyatakan kegembiraan selepas 6 orang pesakit pulih daripada wabak COVID-19 pada Jumaat lalu. Mereka yang memakai sut keselamatan mengakhiri tarian dengan persembahan bentuk love ditujukan kepada pesakit terbabit. Selalunya kita biasa melihat helah penjual aiskrim Turki memainkan perasaan pelanggan bagi menarik perhatian orang ramai. Namun, helah yang cuba ditiru seorang remaja ini nampaknya tidak berhasil. Itu yang berlaku terhadap Syahir apabila anak buahnya bertindak mencampak kon aiskrim kosong selepas dia menjadi mangsa helah berkenaan. Lokasi kejadian ini bagaimanapun tidak dapat dipastikan. Perbuatan seorang lelaki menggunakan joran untuk mencuri rantai emas di sebuah butik mewah di Australia berjaya dirakam CCTV. Suspek turut memecahkan tingkap premis tersebut sebelum melarikan rantai leher berjenama Versace yang diperagakan pada sebuah patung pada 24 Februari lalu. Lelaki itu mengambil masa hampir 3 jam sebelum berjaya mendapatkan hasil tangkapannya yang bernilai $700 Amerika atau RM3,000. Difahamkan polis kini giat memburu suspek. Single terbaru penyanyi Ara Johari yang berjudul Racun Hati menampilkan pelakon tampan Ben Amir di dalam klip video lagu berkenaan. Sisi bakat lakonan Ara terserlah apabila berjaya menjiwai watak isteri yang setia mencintai hingga ke akhir hayat suaminya. Klip video berdurasi lebih 3 minit itu telah menerima lebih 984,000 tontonan sejak dimuat naik pada 4 bulan lepas di laman sosial YouTube. Harapannya agar kejayaan lagu ini bakal bertahan lama, sama seperti single pertamanya. Menurutnya, selain daripada sokongan ibu bapa dan pihak pengurusan, para peminat juga merupakan pendorong kejayaannya dalam memartabatkan lagu ini. Of course, pendorong utama adalah parents. And management Ara sendiri dan juga fans Ara sendiri, and lagu tu pun dah almost 1 million, and insyaAllah dalam Ara target dalam masa 1 minggu ni Ara nak dapatkan 1 million, and insyaAllah lah Ara berharap sangat lagu ni akan pergi lebih jauh lah. Alright, siapa-siapa yang nak buat cover untuk Racun Hati, boleh hashtag Racun Hati AJ and boleh tag Ara sendiri, and Ara akan tengok. Ara tengok semua orang yang buat cover, and Ara akan komen semua yang buat cover, and Ara akan repost balik semua yang buat cover. Ara ditemui Vidiva ketika sidang media promosi single barunya di Ibu Negara. Kalau sebelum ini lagu ciptaan Aina Abdul Sumpah telah mengangkat permasalahan pesakit skizofrenia bagi meningkatkan kesedaran masyarakat atas penyakit itu. Kini menerusi filem terbitan di Alpha Legacy arahan Opi Zami, permasalahan yang sama turut diketengahkan dalam karya terbaru mereka berjudul Bisikan.
Filem berdasarkan kisah benar ini menjalani penggambaran di sebuah rumah kosong di Teluk Cempedak Pahang yang menjadi lokasi utama bagi menggambarkan elemen seram yang cuba menyelami perbezaan halusinasi dengan gangguan makhluk halus. Malah pelakon utamanya Imam Zulkarnain perlu menjalani rutin diet ketat untuk menurunkan berat badan mendadak bagi mendapatkan gambaran sebenar pesakit yang bergelut dengan kecelaruan fikiran. Watak saya sebagai Syafiq, watak leading dalam filem ni, dia selalu kena ganggu. Nampak benda and dia cakap kat parents dia, tapi parents dia tak percaya. Arisa ni adalah girlfriend kepada Syafiq dan dia ni macam penasihat dan pendengar setia Syafiq lah. So dia teman je everything, dia dengar je apa yang Syafiq nak cakap. Sebenarnya kita pun tidak sedar yang kita dari tahun 2000 bawa ke sampai sekarang ni, kadar kematian terlampau tinggi oleh kerana tekanan hidup. Bukan saya yang tua, yang muda pun ada 10 tahun bunuh diri ni, kita pun tak tahu. Kan? So, saya salah seorang daripada AJK itu untuk menyekat, untuk membantu orang ni untuk reducekan kadar kematian anak-anak. Alah, sian, 10 tahun, 12 tahun. Diorang pressure. Filem Bisikan diharap dapat memberi gambaran jelas kepada masyarakat mengenai skizofrenia serta sokongan yang perlu diberikan kepada pengidapnya. Filem lakonan Azhan Rani, Vanida Imran, Iman Zulkarnain, Putri Rayana Reka, Ultimate dan Fatin Afifah ini bakal menjengah pawagam berhampiran anda sedikit masa lagi. Memasuki tahun ketiga bergelar ikon kemanusiaan Syria Care, Kai Baha melahirkan rasa syukur atas pelantikannya itu bagi terus menyumbang tenaga untuk kerja kebajikan. Jelas Kai dengan menyertai misi kemanusiaan tersebut, ia dapat membuka matanya melihat sendiri penderitaan yang dialami penduduk Syria sekaligus memberi sumbangan dengan penuh ikhlas di atas dasar kemanusiaan dan saudara sesama Islam. Selain Kai, misi itu turut disertai penyanyi Wani Hasrita, pensyarah Dr. Muhammad Azrul Azlin Abdul Hamid serta isteri kepada Menteri Besar Selangor, Datin Sri Mas Diana Muhammad yang turut bergelar ikon kemanusiaan untuk tujuan murni ini. Sebenarnya bukan itu sebenarnya yang saya nak. Saya just nak orang ikut dan tahu apa yang mereka perlu buat. Macam saya, selebriti, saya buat ini adalah tanggungjawab saya dan orang di luar sana pun tanggungjawab masing-masing. Jadi bila kita dah tahu benda ni, bila kita buat, so itu adalah pahala, satu pahala juga untuk kita sebagai umat Islam. Dan saya rasa benda tu benda yang kata tak susah lah. Bila macam saya sendiri pun bila tahu pasal Syria Care baru saya tergerak hati. Sebelum ni saya tak tahu pasal Syria Care. Jadi benda ni sama juga macam peminat saya di luar sana, orang awam di sana. Bila dia tahu benda ni, dia orang akan rasa tergerak hati untuk memberi sumbangan macam itulah. Okey, harapan saya yang pertamanya agar sokongan yang diberikan kepada kami selama ini agar ini dapat diteruskan di masa-masa akan datang. Harapan saya agar projek kali ini berjaya. Ianya akan berhadapan dengan beberapa cabaran sudah semestinya, tetapi kita doakan supaya kita dapat melaluinya dengan baik dan projek ini berjaya untuk kali yang ketiganya. Rombongan projek Kembara Jiwa dan Kemanusiaan Syria Care 3.0 ini akan berlepas ke Turki dan Syria 5 hingga 11 April depan. Sementara itu, penyanyi Faizal Tahir bersama 8 pertubuhan bukan kerajaan NGO bergabung melancarkan kempen bantuan kecemasan Urgent Call for Idlib bagi membantu pelarian yang terjejas. Tampil dengan pertubuhan dikenali sebagai I Am Faith Man, pelantun lagu ragaman ini mengharapkan kempen #Urgent Call for Idlib mendapat perhatian semua pihak. Sebenarnya saya bila dah sampai ke tahap ini, apa yang saya lebih nak lihat daripada usaha-usaha begini adalah penglibatan lebih ramai orang yang bukan Muslim. Sebab orang kena faham kita punya approach ni memanglah kebetulan nak dijadikan cerita dan memang tertulis yang bergolak sekarang adalah negara-negara Muslim, negara-negara Islam di Timur Tengah. Tetapi itu tidak bermaksud kita membantu hanya atas nama agama Islam itu sendiri, tetapi atas dasar kemanusiaan juga yang perlu diberikan education
education ataupun pendidikan kepada orang ramai di luar sana. Sebab saya pasti sekiranya pergolakan begini berlaku di negara-negara lain yang bukan melibatkan orang Islam juga, kita akan pergi menghantar bantuan. Kempen selama 2 minggu itu menyasarkan kutipan RM1 juta. Selain IMF Men, kempen itu turut melibatkan Muslim Volunteer Malaysia, Cinta Syria Malaysia, Global Peace Mission Malaysia, Angkatan Belia Islam Malaysia, Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia, Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia dan Humanity Heroes. Berita perdana edisi Ahad 8 Mac berakhir di sini. Terus kesedaran anda bersama saluran Berita RTM bagi mengikuti perkembangan sahih semasa. Terima kasih juga kerana bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.